Lah musim lah ni orang duk bahas, duk sebut nama Allah tak ada faedah apa jam. Zaman lah ni. Zaman lah ni orang duk bahas sebut nama Allah tak ada apa. Melainkan sebut Allahu Akbar, Subhanallah, macam-macam zaman lah. Kalau tidak Allah Ta'ala tak mulakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi siapa? Allah Ta'ala. Tu kata, mai puak kita hari ni, orang sebut nama Allah tak boleh. Tak ada makna apa. Habis tu nak sebut nama siapa? Sebut nama dia. Tu kita akhir zaman. Zaman lah, zaman hari ni kita ni dah payah nak berzikir. Mai puak-puak ni pula dia duk mai habaq kat kita, berzikir tak boleh, bid'ah contoh. Baca Quran malam Jumaat, baca Yasin tak boleh, bid'ah. Dah kita malas buat dah. Dia bubuh lagu tu, pakai malas lagi kita. Alhamdulillah dah kita dah malas buat dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab. Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita nak bicara tentang adab-adab memakai tasbih ataupun memegang tasbih. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'udhubihi fid darain amin. Di antara adab-adab ketika mana memakai tasbih. Tasbih ni macam-macam jenis tasbih tu ada. Ada yang jenis bulat-bulat pun ada. Macam-macam lah. Kayu ada. Lagi panggil apa? Permata apa? Warna-warni apa nama lah. Ada belakang. Digital pun ada. Tasbih hak besi tu macam-macam ada. Tapi ada saja ataupun kita kata benda ni kena ada adab memegangnya, adab memakainya. Bukan boleh suka-suka hati ya. Bolehlah nak pegang suka-suka hati tu. Tapi kita nak buat apa pun kena ada niat. Yang pertama iaitu niat untuk mengikuti jejak salafus soleh tak kala memakai tasbih. Di antara adalah untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah. Lah musim lah ni orang duk bahas, duk sebut nama Allah tak ada faedah apa jam. Zaman lah ni. Zaman lah ni orang duk bahas sebut nama Allah tak ada apa. Melainkan sebut Allahu Akbar, Subhanallah, macam-macam zaman lah. Kalau tidak Allah Ta'ala tak mulakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi siapa? Allah Ta'ala.
Orang yang mula-mula mengaji tauhid, kitab tauhid ni, kalau kita tengok dalam bab tauhid pun ada dah pujian yang 4. Tu kata, mai puak kita hari ni orang sebut nama Allah tak boleh. Tak ada makna apa. Habis tu nak sebut nama siapa? Sebut nama dia. Tu kita akhir zaman. Sedangkan apa dia? Kita ni sebut nama Allah. Allah. Nama apa dia? Asmaul Azam, nama-nama yang besar. Yang lain tu nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga sebut, tapi yang paling besar apa dia? Allah. Nah, kita mula angkat takbir pun Allahu Akbar. La azan pun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tu. Jadi akhir zaman ni jadi gitu, pelik sikit, pelik daripada orang lain. Dunia Allah akhir zaman. Pakai tasbih pun tak boleh. Ada setengah orang dia tak boleh, dia jadi panas lah guna Allah orang pegang tasbih. Ini kita tak boleh belaka dia kata pegang-pegang tasbih ni, zaman Nabi tak ada pegang tasbih. Jangan kita. Berlaku kat kalangan kita. Kena jaga-jaga. Apa dia? Di antara dalil memakai tasbih tak kala berzikir iaitu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikunna bitasbihi wat tahlil wat takbiri. Perbanyakkanlah diri kalian dengan bertasbih, subhanallah, bertahlil dan bertakbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, bertahmid dan sebagainya. Guna untuk apa dia? Dan hitunglah dengan jari-jari kalian. Maka sesungguhnya jari-jari tersebut akan datang pada hari kiamat untuk ditanya dan menjawab. Dan janganlah kalian lalai daripada zikir, nescaya kalian menjadi lupa atas rahmat Allah. Makna apa dia? Zaman dulu ni kemungkinan tak ada lagi tasbih, tapi ada dah cara-cara nak berkira dengan tasbih. Kira dengan jari. Mana kelopak-kelopak jari tu. Kira sungguh-sungguh dengan kelopak jari tu cukup tak 3/3? Cukup. Pandai dah Nabi atak pada kita. Nabi susun elok dah. Lagi-lagi mai pula zaman-zaman salafus soleh baru duk ada. Mai zaman sahabat barulah duk ada tasbih gelintir-gelintir macam kita duk buat tu. Nak kata apa dia? Sebut tasbih ni, adab memakai tasbih lebih-lebih lagi mengkira guna jari ni supaya setiap anggota badan kita dapat menjawab apa kebuatan kita di atas dunia. Jadi kita pakai tasbih, pakai elok-elok. Tasbih beli hak mahal pun tak apa. Tasbih beli hak mahal pun tak apa. Ni kalau kita nak beli tasbih ni duk kira paling hak murah, jam. Pi beli, pi tanya-tanya tasbih ni berapa harga ni? 150 haji. Oi, mahal ingat tu, nak jual kamu dia mula dah. Kalau duk bayar bil telefon tiap-tiap bulan 200 tak ada masalah, tapi beli tasbih mahal tak boleh. Jaga-jaga. Jaga-jaga, takut apa? Bimbang. Takut kita tak berpindah kepada nafsu yang baik. Kemungkinan kita berada pada nafsu mulhamah. Apa dia? Nafsu mulhamah ini, orang dia terasa berat nak buat kebajikan. Dengar benda baik, baik tara kita mana boleh. Orang lain boleh, salafus soleh boleh, wali-wali Allah yang lain boleh. Jaga-jaga. Kita kena ambil iktibar daripada wali-wali Allah. Kisah-kisah wali-wali Allah. Ada setengah orang dia tak percaya ada wali. Bila bimbang tak percaya ni ada beberapa jenis. Tak yakin orang kata tak ada wali ke, takut bimbang, takut jatuh kafir. Sebab apa? Dalam Quran pun sebut tentang wali-wali Allah. Ada ke zaman kita? Lebih kurang lagu tu lah. Maknanya dia, wali-wali Allah ada. Tapi kalau dalam diri kita tak pernah percaya kata ada wali-wali Allah, maka susah kita nak berjumpa dengan wali-wali Allah. Syarat nak jadi wali-wali Allah, mestilah soleh. Siapa orang soleh? Orang yang taat kepada Allah. Zaman hari ni kita ni dah payah nak berzikir. Mai puak-puak ni pula dia duk mai habaq kat kita, berzikir tak boleh, bid'ah contoh. Baca Quran malam Jumaat, baca Yasin tak boleh, bid'ah. Dah kita malas buat dah. Dia bubuh lagu tu kan, pakai malas lagi kita. Alhamdulillah dia kata, kita
Dah malas buat dah. Nah, dia kata mana ada zikir lepas sembahyang? Allah, zaman Sayyidina Umar. Kalaulah Sayyidina Umar ada di zaman kita ni tuan-tuan, tambah jenis kita, jenis orang yang culah ni. Pas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit duduk belakang, duduk main benda-benda yang tak baik dah. Telefon ke apa ke? Bukan nak marah, nak abang lah. Kalau zaman kita Sayyidina Umar ada, dia bangun, dia ikut kita, dia godam kita. Sebab apa? Susah sangat kan kita nak minta pada Allah. Han tak ada hajat besar kan nak minta dengan Allah. So kata lepas bayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangun, dah pakat buat kerja masing-masing. Tak terlintas kan nak minta supaya Allah Ta'ala terima sembahyang kita tu. Kan dalam hati kita, aku dah sembahyang, cukup tu Allah Ta'ala terima, kan lagu tu. Jam. Nak kata apa dia? Punya tegah. Nabi pun ajak kepada kita dah. Sampai orang tanya, orang tanyalah cara kedudukan imam tak kala lepas sembahyang, imam tu nak duduk macam mana? Ada yang kata imam kena menghadap kiblat. Ada kata imam kena bagi bau belah kanan, jumpa orang kata bertemu dengan makmum. Ada yang kata muka imam kena bertemu dengan makmum. Tujuan dia nak ajak pada orang tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi bila main puak-puak ni memecah belahkan kita. Kena jaga elok-elok. Dia ni memberi kepada kita, memang kita nampak, oh tak ada buat. Oh tak boleh buat, ni tak ada dalil dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga. Jaga-jaga tuan-tuan. Zaman ni orang sebut nama Allah, dia kata tak ada faedah. Zaman habis kita nak sebut nama siapa? Siapa yang menjadikan kita? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qulillah, sebutkanlah kamu akan Allah. Siapa dia? Allah Maha Pencipta kita. Itu pun rasih ramai yang malas nak berzikir pada Allah. Rasa ibadat yang dia buat banyak dan dia rasa dah diterima oleh Allah Ta'ala sampai payah nak berzikir pada Allah. Jadi adab kita memakai tasbih. Orang dulu kira dengan jari, ada hari ni orang kira dengan jari juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi tukar pula, alhamdulillah, alhamdulillah, cukup 3 kali. Nah, ada, tak ada masalah. Tapi zaman kita ni, zaman sekarang ni duk ada tasbih, duk ada boleh tasbih digital lah, apa semua sebagainya. Boleh belaka. Yang mana kita rasa selesa guna jari, silakan. Tapi bila guna jari ni kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa apa dia? Lupa nak berzikir sebab tak ada benda apa pegang kat tangan. Tapi kalau ada tasbih sekurang-kurangnya ingat juga. Tu kena jaga. Dan yang kedua, apa dia? Adab memakai tasbih yang kedua apa dia? Bila mana seseorang itu memegang tasbih, janganlah kamu mempersendakan ataupun menyakiti ataupun menganjing seseorang tak kala kamu memakai tasbih. Tengah duk pegang tasbih tu, tangan duk kira, mulut duk celupak pada orang, tak boleh jadi reda. Tak ada adab. Tak ada adab. Ada. Ada setengah orang. Tapi kita ni nak tegak-tegak biar kita tegak biar kena dengan dia. Sebab setengah orang hari ni dia suka macam ni. Semayang apa orang kata contoh sedekah apa, semayang tak pernah. Jangan kita matikan dia dengan sedekah tu. Sedekah tu Allah Ta'ala nak terima tak terima tu hak dia dengan Allah. Kalau dia tak semayang tu, tegak cara baik bagi dia semayang. Jangan kita pergi hukum dia pada dia. Hang semayang pun tak pernah nak jadi orang sedekah. Jangan lagu tu, tak baik. Silap hari bulan, semayang pun tak, sedekah pun tak. Jenuh tanggung kita. Oh, lagi jenuh kawan tu. Loh, tak nampak hang sedekah? Aku sedekah. Hang kata aku tak sedekah. Hang kata jam kita. Nah, mana apa dia? Bila mana kita memegang tasbih, janganlah kita menganjing orang. Bahasa Allah ni jenis menganjing. Nah, dalam kitab ni dia tulis tu mengunjing. dengan you ya. Nah, hang duk menganjing kawan tu apa? Jangan duk menganjing. Macam mana hati kita nak sampai pada Allah kalau mulut duk tasbih di tangan, hati duk berzikir? Kata apa? Aku mulut je jahat, hati berzikir. Jam. Jam lagu ni. Sebab apa? Apa yang hati niat, maka lintas di mulut. Mana apa dia? Apa yang hati buat, maka mulut kita akan ikut buat. Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan dia tak sembang orang, dia duduk sembang orang juga. Tapi sembang dia tu bukan sembang ke arah nak mengata orang, bukan ke arah ni dah. Ni dia dan duduk dengan orang tu apa dia lambat lepas.
Aku tak mau ceritakan tapi kena cerita juga dia kata. Apa iya orang tu? Nah, tak mau cerita tapi nak cerita juga. Tu kata orang jenis ni payah. Jadi kata apa dia kata ulama, bila kita memegang ataupun kita memakai pakaian sunnah Nabi, bukan nanti tasbih je memakai pakaian sunnah Nabi ataupun pakai imamah, apa dia imamah, ataupun serban ke, kain ridak ke, apa lagi, jubah ke, tasbih ke, pakai pakaian contoh yang Nabi pakai. Janganlah kamu ada mengunjing orang ataupun menganjing orang lain. Ni pakai jubah sumpah serenah orang nombor 1 je. Nah, ni pakai tasbih tu dia tasbih bukan sekecil-kecil tu, tasbih besar-besar tu. Nah, nak main jenuh heret kata kereta tu dia. Nah, besar tasbih. Ada tak tasbih besar-besar? Ada. Hak besar pun ada, hak beribu pun ada. Tu dia. Nah, kata apa dia? Tengok keadaan sama. Kita ni orang awam macam kita ni layak pakai hak kecil-kecil ya. Nah, layak pakai kecil-kecil ya. Ni kita orang awam pakai balas hak 4,000 tasbih tu jenuh heret. Nah. Heret kali tu je dah. Awak nak kata korang aku berzikir, jam juga. Tak lega. Tapi ingat, tempat tasbih ada tempat yang perlu kita letak. Bukan boleh main suka hati kita nak letak. Nah, tasbih ada tempat yang kita nak letak. Ada setengah orang kalau tuan-tuan tengok orang pegang tasbih dia letak di tangan. Tu kalau tasbih dia kecil. Dia bubuh di tangan. Dia bubuh di tangan. Ada setengah orang. Ada setengah orang alim ulama kalau tuan-tuan tengok dia sangkut kat tengkok dia. Tuan-tuan tengok sangkut kat tengkok tu jangan tuduh macam Buddha pula. Jam pula orang tu. Sebab apa? Hak duk cerita kata aku tu sebab dia kurang ilmu. Dia tak mengaji bab tu. Tempat mana paling mulia? Nak letak bawah kurang mulia sebab sama dengan kaki. Jadi buhlah kat tengkok. Tu main dengan puak-puak kita ni tengok tu pakat jadi Buddha habis buh tasbih kat tengkok. Jam. Tak mengaji. Tu yang boleh kata macam-macam. Allahu akbar. Sebab apa? Tempat yang paling mulia. Bila bawa tasbih kena letak tempat mulia. Nak kata apa dia? Mulia tak mulia tasbih tidak boleh bawa masuk ke tempat-tempat nak buang najis. Tu dia. Mulia tak mulia kita. Masuk nak berak, tinggal dulu lah. Jangan nak masuk. Ni dah masuk berak pun duk berzikir dalam tu jam. Dalam orang kata ada ibadat yang bersangkut paut dengan waktu, ada ibadat tak bersangkut paut dengan waktu, ada ibadat bersangkut paut dengan tempat, ada ibadat tak bersangkut paut dengan tempat. Apa dia? Antaranya kalau kita nak baca Quran, tempat dia mesti elok. Rumah-rumah Allah dalam kereta kan, tempat-tempat dalam tandas jangan duk baca Quran pula. Baca Quran dalam tandas jam. Sambil duk melepas Yasin, mampu yang ini je. Jangan buat gitu. Tak elok, adab tak ada. Tu kata ulama ada orang tanya apa dia? Ada jenis orang dia suka buat cincin. Cincin tu ada nama huruf Jawi. Huruf Jawi. Kata bukan tak boleh huruf Jawi tu, tak elok. Maksud dia, tak elok buat masuk dalam jamban, tak elok. Ada setengah orang tak bagi terus. Jadi nak kata apa dia? Mulia tak mulia tasbih kita nak bawa. Kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Bila kita pegang tasbih, jangan duk menganjing orang, jangan duk mengumpat orang, jangan duk maki hamun orang, jangan duk celah orang. Ni sambil duk pegang tasbih, duk gelintir tasbih dah. Tak gelintir boleh gagah, tak gelintir dah. Apa dia? Sambil duk tekan dah. Mulut kata tu dia Allah nak uji kita tuan-tuan, tambah syaitan dia pandai. Syaitan ni tuan-tuan, kita tengah duk semayang ni. Tengah duk semayang apa semua sambil dengar Tok Imam baca, syaitan terlintah. Dia kata ni kalau aku baca Quran bagus. Ni perangai syaitan. Nak suruh buat benda baik lagi sedangkan kita tengah buat benda baik dah. Kalau dia mai luak daripada semayang, mai luak daripada benda lain, tengah-tengah buat maksiat dia mai terlintah buat benda baik boleh gagah ni. Ni tengah buat benda baik, tengah nak semayang ni, duk semayang. Mai terlintah lepas ni baca Quran pula dia kata, siap boleh rancang lagi tu. Pasal bila kita nak khusyuk pada Allah? Ni kita perangai setan. Jaga-jaga. Jangan duk menganjing orang. Ni pakai jubah, pakai serban, hukum kawan tu. Bukan kata tuan-tuan ya 2 kali 5 saya pun. Kita ni Allah Taala nak tengok kita okey tak okey tuan-tuan. Contoh saya bagi. Kita lepas sembahyang, habis lepas sembahyang orang doa apa semua, kita pakat bangun sembahyang sunat dah. Qabliyah dengan ba'diyah kata apa lah tuan-tuan sembahyang lah.
Kita duduk semayang, orang sebelah kita tu tak bangun semayang. Agak-agak kita nak kata apa? Kita lah nak kata apa? Dia ni memang aku dah agak dari dulu memang tak semayang dah. Tu dia boleh buh. Nah, kita tak tahu kot dia terkentut ke, dia duk berzikir ke, kita tak tahu. Nah, tu kita. Tapi kita main dengan bisikan syaitan ni. Sebab apa? Syaitan akan menghasut supaya kita jadi lebih baik daripada orang lain. Anak lagi hampir semayang sebelah kawan tu. Kawan tu dah tak semayang sebelah dia baca kuat-kuat akhir. Ni syaitan belakang ni. Dah jaga. Mana apa dia? Adab memakai tasbih pun kena jaga. Atau sekalipun bukan setakat pakai tasbih, memakai pakaian sunnah Nabi sekalipun kena jaga. Lebih-lebih kaum wanita yang memakai pakaian seperti mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Orang hari ni pakai, orang kata pakai pakaian anak Nabi, pakai pakaian isteri Nabi, tapi perangai tak mencontohi dia. Nah, zaman lah ni tak malu, tutup muka tapi mata tu tebal 4 inci dengan tepung. Nah, ada tak? Ada. Tutup muka tapi dia bubuh pada dia. Orang kata panggil nama tu, ada bubuh mata biru, mata hijau. Kawan dengan jin serupa lah kita pun. Nah, ni. Nampak bagus tak? Bagus. Tapi mempersendakan pakaian sunnah baginda Nabi SAW. Kena jaga-jaga. Nah, kena jaga-jaga. Memang bagus dah. Dia pakai tu bagus dah. Tapi jangan mempersendakan sunnah baginda Nabi SAW. Orang hari ni agama buat lawak lebih kurang. Nah, agama buat lebih kurang melawak. Ayat-ayat Quran dijadikan bahan lawak. Jadi bahan lawak ayat-ayat Quran. Ada ayat-ayat yang kita rasa sesuai buat lawak, dia buat lawak dengan ayat Quran tu. Na'udzubillah min dzalik. Kena jaga-jaga. Tu. Yang ketiga, adab kita memakai tasbih. Tidak memakai tasbih tak kala menghadiri majlis ilmu, akan tetapi mendengarkan penjelasan orang alim tersebut. Kita ni bila duduk dalam majlis ilmu tak perlu nak buat kerja selain daripada mendengar majlis ilmu. Ni dalam majlis ilmu tu lah pulun nak baca Quran, dalam majlis ilmu tu lah pulun nak gelentir tasbih sampai putus tasbih tu pun. Putus tasbih duk gelentir. Dalam hati kita celaka ustaz ni bila nak bertidur celaka pula. Allah, naya aku ni. Nah, apa dia? Tidak buat kerja lain selain daripada memberi perhatian kepada ilmu agama yang nak belajar. Ni dalam majlis ilmu buat segala-gala yang tak boleh buat. Orang kata nak berzikir, tak gilah berzikir, dengar kuliah dulu. Tak. Menuntut ilmu tu wajib. Nah, dah masa tu lah dia pulun perhabis Quran 30 juzuk, jam juga. Nah. Buat benda mana penting? Nak kata apa? Menuntut ilmu tu wajib, dengar dulu. Hak lagi nak main ngaji ke, nak baca Quran ke, nak tahlil ke, nak talqin ke lepas tu. Ni tak. Lagi ustaz tu kuat, lagi derah dia baca Quran. Orang ni bukan orang sini tau, orang kampung saya. Orang macam ni kena angkat pun dalam jenazah, husung pergi gubuk yang payah mana. Hormat majlis ilmu. Sebab apa? Lah ni duduk dengan para malaikat. Cuma tak nampak ya. Kalau nampak malaikat, dia tampak kita hidup-hidup. Elok kita nak bangun, malaikat tanya nak pergi mana? Jam kita. Kita duduk dengan malaikat lah ni. Cuma tak nampak ya. Ustaz, kalau buktikan mana dalil kata malaikat duduk? Jam kata dalil. Lah zaman lah orang kira dalil ni payah. Tanya dia balik dalil tu apa dia? Dalil. Pergi. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Jadi mana apa dia? Bila mana ada tempat yang tak sesuai kita berzikir ataupun buat pekerjaan lain, apa dia? Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Fardu kifayah tak apalah, orang lain mengaji kita tak payah. Fardu ain ni bab sembahyang. Kita ni tuan-tuan, baru zaman lah, baru depa duk petikai, zikir lepas sembahyang tak boleh, baca yasin tak boleh, kunut tak boleh, barulah. Sampai satu masa ni tuan-tuan, sembahyang pun tak ada, tengoklah. Duk sembahyang apa? Main dengan puak-puak yang ni pula. Dalam Quran pun suruh kita sembahyang berapa rakaat? Pergi. Jahanam. Jamalah. Jadi waktulah kita nak penuhkan, kuatkan iman kita dengan mengaji. Dengan mengaji ya, kita boleh jadi orang yang beriman dan bertakwa dan taat kepada Allah.
Tu sebab apa? Nabi sebut dah, syaitan ni lebih suka menghasut orang yang beribadah berbanding dengan orang yang berilmu. Sebab apa? Orang yang berilmu dia tahu macam mana nak hindari daripada bisikan syaitan. Berbanding dengan orang yang beribadah. Kadang-kadang orang beribadah tanpa ilmu. Semayang mengikut-ikut ya. Dalam semayang boleh gerak berkali-kali, jemu. Nah, kalau kau gerak anggota kecil boleh gegah lagi. Nak garu tu dia ada garu berak jem. Awak ada sekenik ke atas kepala ke apa? Nah, ni kata sebab kita tak mau mengaji tu ya. Lebih-lebih lagi adab. Adab lagi banyak orang mengaji. Bila adab kita elok, nescaya ibadat kita akan jadi elok. Tu kena jaga. Jadi, waktu dalam majlis ilmu jangan buat perkara selain daripada mendengar ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ni bila orang cerita bah ilmu aku tahu dah. Pergi. Nah, panggil duk atas ni lupa pula dah kita jam. Tu kita. Jangan buat selain daripada tu. Bila duduk dalam majlis ilmu, tumpukan perhatian kita. Tu. Sebab ramai sangat duk tengok. Nah, bukan tempat kita, tempat-tempat lain pun ramai sangat. Hak dengar majlis ilmu tu alhamdulillah. Hak duk pi duk kat tepi-tepi, hak duk kat belakang atas puncak gunung belakang tu. Dia duk buat kerja dia. Nah, duk buat kerja dia. Tak apalah kalau tuan-tuan nak kata tuan-tuan tengok kitab dalam telefon silakanlah, Tuhan nampak. Nah, tak nampak ni mana apa dia? Kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Tu kita masa kita duk habis kot lain banyak. Jadi pegang tasbih tu ada waktu sesuai kita boleh tasbih. Ada waktu tidak sesuai. Yang keempat, tidak memakai tasbih yang terlalu besar di hadapan umum agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain. Depan orang tu dia awak main tasbih panjang. Sampai pusing kot tangan, pusing kot kepala. Tu dia orang kata Pak Long, banyak tasbih. Biasa orang ahli syurga lagu ni. Nah, sebab apa? Imam Ghazali sebut dah, riak boleh berlaku dalam ibadah kepada Allah. Tengah duk baca Quran, dengar orang lalu, lagi kuat dia baca. Sebab apa? Nak suruh orang kata sedap. Dah. Tuan-tuan kena jaga. Hak tambah-tambah hak jadi imam tarawih, imam apa? Lagi kena jaga. Nah, tu guru saya pesan. Hak jadi imam tarawih tu jangan dia baca sedap sangat. Tak lagi kena menikah dengan anak orang. Nah, kena lah tuan-tuan oi. Dia kat masjid mana pun lupa dah. Nah, keluar-keluar tu pas mayang tu dia kata ustaz boleh nak kahwin seorang lagi tak? Pergi. Nah, jam tuan-tuan. Nah, mana baca Allah kadar sudah jangan sedap sangat. Sedap sangat lagi orang melayang. Nah, tu hadirin dan hadirat. Mana apa dia? Tasbih pun jangan kita beli ataupun kita beli hak besar-besar supaya tidak menjadi pembicaraan orang lain. Kadang-kadang kita ikhlas dah. Orang pula kata tu nak menunjuk kata dia tasbih, padahal kita dah istiqamah dah. Dak, biar beli hak kecil-kecil sudah. Nah, beli hak kecil-kecil sudah, beli hak digital sudah. Beli hak mana kita mampu silakan. Nah, tayar kereta boleh tukar, takkan tasbih tak boleh kot. Tu je dah. Nah, tu. Jangan nak beli besar sangat, takut dia jadi bahan bicaraan. Tu kawan tu nak tunjuk bagus ya tu, kawan tu nak kata ni, na'udzubillah min dzalik. Kemudian bila kita ni yang kelima apa dia? Niat tak kala menggunakan tasbih agar berzikir dengan lisan, tangan dan hati. Pegang tasbih tu mulut, tangan, hati sentiasa berzikir. Hati sebut, hati niat nak berzikir, mulut kita lafaz, tangan kita gelintir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak kira nak jari pun kira. Tapi tu dia, bila kita kira nak jari ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam semayang kita ingatlah. Luar daripada semayang ada kita nak pegang. Tak ada dah. Kunci kereta, kunci motor, kunci semua dah lega. Tu kita pegang tasbih, bawa tasbih manjang. Kecuali jangan bawa masuk dalam jamban ataupun tempat-tempat kita buang najis. Tu tak elok. Sebab apa? Kalau kita tengok di antara para sahabat, Rasulullah SAW memakai tasbih. Siapa golongan yang pakai tasbih? Tu kadang-kadang main puak-puak ni tuan-tuan, kita duk pegang tasbih, dia kata bid'ah. Lepas tu tanya dia pula, hak kata bid'ah ni tuan-tuan bukan Tok Bilal masjid ke? Bukan sini tau tempat saya. Dia kata ustaz, zikir pakai tasbih ni bid'ah dia dah. Siapa kata? Ustaz tu dia kata, pergi terus kita pun. Tak apalah, elok masuk waktu bunyi tit, kawan tengok jam nak azan. Kita pergi ambil jam tu nak lempak buang. Dia kata, lah ustaz nak buat apa ni jam ni?
Zaman Nabi tak ada jam bid'ah. Pergi kawan tu. Pergi kawan tu kena pusing tu. Nak kata apa dia? Jangan suka nak bid'ah orang. Bid'ah pun ada dua jenis, bid'ah baik dengan bid'ah yang tak berapa nak baik. Bid'ah baik selagi mana boleh pahala buatlah. Tu pun kita sikit-sikit bid'ah jam terus tuan-tuan. Lah ni sikit-sikit nak dalil lagi jam. Orang kita. Nah, ingat sebagai seorang penuntut ilmu termasuk saya duk mengaji lagi apa dia? Dengan guru kita janganlah kita sering meminta dalil kepada dia. Sebab apa? Bila kita hilang kepercayaan dengan dia, maka keberkatan ilmu tak akan mengalir dalam hidup kita. Nah, orang minta ilmu, minta dalil ni tuan-tuan bayar. Bukan sebab tak boleh minta dalil. Boleh, tak ada masalah. Tapi tengok tempat sama. Nah, tak apa lepas tu kan ustaz. Tak beranak tak. Sembang lepas tu. Ni dak dalam kuliah angkat tangan ustaz. Dalil mana dalil? Jam terus kita tuan. Nah, jangan ada buat pasal. Adab tidak ada yang meminta dalil. Seolah-olah kita lebih halim daripada dia. Jam. Sebab apa? Orang hari ni mengaji sebab nak menghukum kawan tu buat bid'ah ataupun tidak. Cuba tanya bab tauhid fiqh. Tanya bab ambil ayat semayang. Rukun semayang ada apa? 27 kot. Tu dia. Bab hukum orang nombor 1. Rukun semayang 27. Jam. Allahu akbar. Jaga-jaga. Antara sahabat Nabi SAW yang memegang butir tasbih. Kita panggil butir tasbih lah. Siapa dia? Yang pertama, Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Isteri Nabi SAW. Beliau memiliki 4,000 biji kurma. 4,000 biji kurma. Zaman tu malah ada orang nak buat gelintir bulat-bulat, tak larat orang nak gelintir tuan-tuan. Ambil biji kurma 4,000. Zikir subhanallah, subhanallah kita boleh. Darah hak tasbih pun boleh terlucut tak tu. 4 biji kurma tu 4,000. Macam baru ni lah ada orang tu kata ustaz boleh bagi amalan tak? Selawat tafrijah. Siapa-siapa nak beramal dengan selawat tafrijah, siapa-siapa rajin beramal selawat tafrijah sebanyak 4,444 kali, mulut dia masin. Dengar lah, 4,444 kali. Tapi yang kawan tadi kata apa ustaz? 44 kali tak boleh lah? Tu dia. Orang 4,000 nak 44 kali. Mana nak jadi? Sebab apa dia? Kod tu. Angka-angka tu. Nah, macam kunci lah. Kalau kunci tu ada 5 takak dia, 1 tak cukup, tak boleh buka. Mana dia? Nak mustajab baca banyak tu. Tu pun kata, ustaz kami buat, ustaz tipu lah. Buat berapa balong? 44 kali lah. Jam. Buat. Orang kata ni, tasbih jangan tinggal, belilah. Buh dalam poket, cari tabak kelebihan dia sikit ni. Kemudian sahabat Nabi lagi pada dia. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memiliki tasbih yang berisi sebanyak 1,000 biji dan tidak tidur setiap malam kecuali telah berzikir sebanyak 12,000. 12,000 tak tidur malam. Kita baru 12 kali. Dah. Sampai siap bini ambil sumat dekat hidung ni bunyi bising. Tu. Tak cukup 12,000 lagi tu tak tidur. Seeloknya akhir malam kita sebelum kita nak tidur, perbanyakkanlah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyakkan baca yang tu. Tu, Sayyidina Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ni gelaran, dia bapak kucing. Dia duk baca 12,000 satu malam. Kita 99 kali, tu pun buat dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak buat tak? Bila nak buat? Tak apa ustaz, nanti pencen esok kita mai duduk ke masjid 59,5 tahun mati. Tak ada cukup 60 pencen dah. Nah, jaga-jaga. Kemudian seorang lagi sahabat Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa dia? Dia memiliki sekantung biji kurma, satu bungkus tu. Dalam tu wallahu a'lam ada berapa? Tak 4,000 pun tak nak zikir lah. Tak apa satu kantung tu kan. Jadi piramli lah tuan-tuan, capuk gula garam nak kena jodoh kera kau tu. Nah, kata apa dia? Lagi banyak, lagi manfaat banyak ataupun lagi saksi banyak. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bertasbih dengan batu-batu yang kecil. Kita nak keluar cari tu, orang kata cari batu, tak perlu. Pi kedai haji dengan umrah cari tasbih, kayu kokka, kayu cengai, carilah kayu apa pun. Nah. Ya, tapi kalau dalam tulang
Ulama tak bagilah sebab kadang takut tulang tu tak bersih. Ada orang jenis minat dengan tulang belakang dia buat. Tulang pun jadi tasbih. Ulama tak galakkan sebab takut tak bersih. Kalau kita sendiri sembelih, kita sendiri tak apalah. Ni orang lain sembelih dia buat tulang tak boleh. Belok kan carilah kayu-kayu ke. Jadikan tasbih, beli hak mahal. Beli hak 1000 biji, beli hak 100 biji, beli. Sekurang-kurangnya ada saksi. Jangan duk kira murah. Beli hak murah kalau tuan-tuan pusing 3 kali putih buat apa? Nah, biar boleh pusing banyak kali. Tu. Kemudian Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi berkata, tasbih terbahagi kepada 3 bahagian. Inilah kita nak buat. Apa dia? Orang yang bertasbih ni ada 3 jenis kumpulan. Yang pertama, nama dia subhatun. Apa dia? Iaitu memegang tasbih yang digunakan untuk berzikir. Dia pegang ya. Bawa ke mana-mana. Termasuk dalam ahli zikrullah tak? Ya, termasuk dalam ahli zikrullah. Cuma dia tak menyebut. Cuma dia ada tasbih ya. Nah, bawa tasbih nak pergi mana, dia gantung kat tangan ke apa ke. Boleh dalam poket baju ke tasbih biar 24 jam. Boleh dalam beg, handbag kita tu ke apa ke tak. Tu. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, nama dia syabhatun. Iaitu apa dia? Iaitu memegang tasbih tapi hanya untuk bergaya-gaya tapi tidak berzikir. Pergi pula. Pegang tasbih mata-mata depan orang. Nah, nak suruh orang tengok siap angkat je tu. Tu dia sebab pergi. Nah, hati tak sampai dah. Nah, kita nak tengah tak sembang orang tu dia ambil awak keluar dalam buket tu. Dia bawa tak? Bawa. Awak keluar daripada buket tak meja. Orang kata Pak Long ni ahli zikrullah dah. Padahal tak. Dia kata syubhatun, yakni dia pegang ya tapi tak berzikir, hanya sekadar nak bergaya sahaja. Tu jaga-jaga. Kemudian golongan yang ketiga, nama dia zabhatun. Siapa dia zabhatun? Iaitu memegang tasbih tetapi dia menganjing orang lain. Jam. Pegang tasbih menghina orang lain. Pegang tasbih kutuk orang, peli orang. Hak orang bertasbih, hina orang tak bertasbih. Law ni tuan-tuan, macam zaman law lah. Zaman law ni zaman musim orang cucuk vaksin belakang, tak apalah, alhamdulillah. Tapi dia kena jaga. Apa dia? Kalau kita kata cucuk vaksin tu harus, jaga hati orang tu wajib. Hak orang cucuk vaksin, tak perlu kata kat orang tak cucuk vaksin. Hak tak cucuk, tak perlu kata orang cucuk. Ni dah orang tak cucuk kata orang cucuk. Ni pengikut Dajjal belakang ni, jam. Starlight pula bengkak orang tu. Jangan kita menyakiti mulut kita, jangan menyakiti hati orang. Sebab apa? Kita dapat 2 dosa. 1 dosa dengan orang, 1 dosa dengan Allah. Jenuh nak tanggung. Walaupun dengan Allah maafkan kita, tapi dengan manusia tak maafkan kita. Mana mungkin kita nak masuk dalam syurga Allah. Jadi mulut kita jangan suka menganjing orang. Kadang-kadang kita tengok kawan tu rajin sedekah tapi malas nak semayang, jangan tuan-tuan duk pergi sebut dia, hang ni rajin sedekah mayang tak mau, buat rugi tak ada tabung. Jam. Nah, dia sedekah tu Allah Taala terima, tak terima tu hak dia dengan Allah. Cuma bab semayang boleh tengok, kita tengok elok. Semayanglah. Dah buat saham kot ni banyak dah ni, semayang bagi biar dia ada tabung lah apalah. Nah, ni kita menghukum dia. Sedekah apa, semayang pun tak pernah, jangan buat aku tu. Berzikir apa hang? Semayang pun capai. Nah, tuan-tuan jangan lagu tu. Biar kita tak menghukum dia, tapi kita bawa dia kenal Allah. Kita bawa dia main majlis ilmu. Tu, ajak orang berzikir, ajak orang dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang buat amal kebajikan. Nah, buat amal jariah. Nah, orang kata adakan dekat kita punya telefon tu ada peringatan. Tulis di peringat tu setiap jam pagi pukul 9 pagi tulis situ. Pak Long, selawat dulu. Tulis tu. Peringat kita supaya boleh selawat. Bila tak ada peringatan, orang tak mau selawat. Sama juga orang tanya macam mana Ustaz? Hak ni ada orang dalam sembahyang ni tuan-tuan. Hak mana kita boleh ikut? Nak berzikir sama dengan tok imam ke? Nak berzikir sendiri? Bukan mana zikir sendiri ni tak berzikir dah balik terus dah. Kalau kita tak reti nak berzikir, ikut cara imam zikir. Tapi kalau kita ada zikir sendiri, maksud dia apa dia? Amalan kita sendiri kita dak buat. Kita baca hak sendiri kita dak buat. Ada orang dak buat dia. Lepas mayangnya, dia duk istiqamah, baca bismillahilladzi la yadurru bismillahilladzi tu baca 21 kali. Buat tu dulu. Sebab apa? Sebab kita dah istiqamah buat benda tu.
Kalau kita tak reti amalan apa pun tak ada untuk diri kita, maka bacalah apa yang Tok Imam buat. Dengar Tok Imam tu baca. Tak reti juga, diam, jangan duk menyimbang. Bimbang tak pergi mati tak ada mengucap. Nah, Tok Imam tengah doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam. Wih, sekali kita minum kopi wah, jam terus. Nah, berkawan sini dah orang kampung saya. Nak buat pada kita. Tak leh nak berzikir, jangan duk buat perkara selain daripada berzikir tu. Macamlah kita nak sembang, tak ada waktu tepat lain sembang dalam grup WhatsApp tu beribu-ribu sehari. Sembang apa pun tak tahu. Allah, tambah kita ni pula jenis bahasa ni macam-macam. Nah, kena jaga-jaga. Jangan kita pegang tasbih dan kita menghukum orang lain. Jangan. Takut menganjing orang. Takut tak ada apalah. Tasbih pegang bagus dah. Tapi kita duk menganjing orang. Jadi, nak dapat adab pegang tasbih tu tak ada. Adab pakaian sunnah Nabi tu tak ada. Ingat pada kaum-kaum perempuan, tambah bini-bini kita hak berubah nak pakai purdah tu. Tanya dulu, ni berubah pakai purdah nak sebab apa? Tanya dia dulu. Saja nak pergi nampak cantik, ketuk kepala dengan senduk kayu. Nah. Ni pakai purdah bagus dah tuan-tuan. Siapa jadi? Anak-anak dara lah ni tuan-tuan. Allah, hak mengaji tu alhamdulillah. Hak saja-saja pakai nak ikut orang. Niat nak hijrah tak apa. Saja-saja pakai nak tarikan orang biar orang tengok mata dia melentik bulu mata 4 inci. Lagi game. Kena beringat tuan-tuan. Zaman lah ikut trend. Nah, sama juga kumpulan Yahudi dan Nasara. Selangkah mereka masuk dalam lubang biawak, kita pun akan ikut masuk dalam lubang biawak. Jadi kita sama-samalah berubah. Masuk waktu ni. Masuk ni. Masuk ni. Ha? Minat lagi? Boleh dah tu. Nah, lah tak apa nak pergi pusing jam pergi lama pula dah. Nah, kita awal 8 suku habis dah. Tak apalah. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu adab pegang tasbih, bawa elok-elok. Kalau kita bawa tasbih, kalau boleh, kalau poket kita elok, letak dalam poket. Kalau tak ada tempat letak di tangan. Tak apa letak poket atas kita. Tak ada juga, gantung di tekak. Orang yang ada ilmu, ingat nah. Jangan kita kata orang yang pakai tasbih tu seperti mana Buddha tak. Dia meraihkan kemuliaan tasbih dia. Dia meraihkan kemuliaan tasbih dia. Tak ada tempat paling mulia, di tengkok tempat letak. Silakan. Nah, silakan. Lepas tu kita nak elak pada orang kata kita tutup lah dengan kain ridak ke apa, pandai-pandai kita nak hidup lah. Ni kita dandan kata buat tasbih, jalan buka dada je. Ni lagi tak jadi. Nah, jadi kita sama-sama beringat. Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah cukup sekadar tu sekat tu. Kita jumpa lagi pada minggu bulan hadapan. Yang ni adab-adab yang lain pula. Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.